له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين وحبيب الله رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار نسأل الله تعالى حسن الختام وحسن النية لله تبارك وتعالى أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala ketika menghadiri majlis ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan majlis ilmu kita pada pagi ini. Kita berdoa mudah-mudahan dengan sebab kita melakukan ketaatan ini, iaitu menghadiri majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah sampai pada fiqh pada perbahasan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan solat. Kita dah sampai pada perbahasan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan solat. Maka saya harap semua bersedia dengan pen dan kitab masing-masing untuk mencatat dan memberi sepenuh tumpuan pada perbahasan yang berkaitan dengan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala. Terima kasih Tuan. Betul, muka surat 47. Untuk kitab saya muka surat 47. Fasal pada perkara yang membatalkan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Faslun, fasal. Iaitu fasal yang menerangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi, apa yang kita akan sebutkan ini, ia adalah tentang perkara-perkara yang membatalkan solat, yang memudaratkan kesahihan solat seseorang. Kata pengarang rahimahullah, wa tabtulu salatu bil kalam walau biharfaini aw biharfin mufhimin illa an nasiya wa qal. Dan solat terbatal dengan berkata-kata walaupun dengan dua huruf atau satu huruf yang boleh difahami, melainkan jika terlupa dan ia adalah sedikit. Baik. Jadi, perkara pertama yang disebutkan, antara perkara yang membatalkan solat, katanya berkata-kata. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, berkata-kata di sini, adakah semata-mata seseorang itu menyebutkan sesuatu perkataan, maka dikira solatnya itu terbatal? Baik. Di sini, bila mana dikata solat terbatal dengan berkata-kata, yang dimaksudkan di sini adalah berkata-kata dengan kata-kata manusia. Berkata-kata dengan percakapan manusia. Maka difahami bahawasanya kalaulah kata-kata ataupun ucapan itu bukan daripada kata-kata manusia, seperti mana seseorang itu membaca ayat Al-Quran, maka membaca ayat Al-Quran tidak membatalkan solat. Ataupun seseorang itu berzikir, dalam solat dia berzikir Subhanallah, Subhanallah sebagai contoh, maka zikirnya itu tidak memudaratkan solatnya, kerana zikir bukan percakapan manusia. Atau dia berdoa, dalam doanya sebagai contoh, dia berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dia berdoa, yang mana doa bukan daripada percakapan manusia. Maka di sini
berkata-kata yang membatalkan solat adalah kata-kata manusia, percakapan manusia. Dan ini sekiranya dia berkata-kata dalam keadaan sengaja. Dia berkata-kata dengan sengaja. Maka berkata-kata dengan percakapan manusia, dengan kata-kata manusia, dengan sengaja, ia membatalkan solat. Walaupun kata-kata itu terdiri daripada 2 huruf sahaja. Atau 1 huruf tetapi 1 huruf yang difahami. Walaupun 1 huruf, sekiranya huruf itu difahami maknanya, ada makna yang difahami daripada 1 huruf tersebut, maka batal solat seseorang itu. Maka perkara yang pertama yang membatalkan solat adalah berkata-kata dengan kata-kata manusia walaupun dengan 2 huruf atau 1 huruf yang difahami. Yang difahami maknanya. Adapun sekiranya seseorang itu terlupa, kata pengarang, melainkan jika terlupa, maknanya dia lupa dia sedang solat. Dia ingat dia tengah sembang lagi dengan kawan dia, dia terlupa, maka dia pun bercakap-cakap, dia bertutur dengan kata-kata manusia. Dan ia adalah sedikit, kalau dia lupa, yang mana dia sedang dalam solat dan dia bercakap-cakap dan percakapan itu adalah percakapan yang sedikit, maka solatnya tidak batal. Ini dikecualikan. Solatnya sekiranya dia berkata-kata dalam keadaan terlupa dan kata-katanya itu adalah kata-kata yang sedikit, maka ia tidak membatalkan solat. Kenapa kita kata sedikit? Kerana kalaulah banyak, walaupun dia terlupa, solatnya tetap batal. Dia terlupa dia sedang solat. Dia sembang panjang dah. Dah berjela-jela dia bercakap. Walaupun dia terlupa yang mana dia sedang solat, solatnya tetap batal. Kerana di sini disyaratkan sekiranya seseorang itu terlupa dan kata-katanya sedikit. Baik. Dan ulama ada menyebutkan bahawasanya sedikit dan banyak ini dia dilihat dari sudut uruf kebiasaan manusia. Dan sebahagian mereka menyebutkan sedikit di sini yang dimaksudkan adalah 6 kalimah urfiyah. 6 kalimah urfiyah fa'aqal. 6 kalimah urfiyah dan kurang daripadanya. Itu yang dikatakan sedikit. Dan 6 kalimah urfiyah ini, kalimah di sini dia tidak semestinya membawa makna perkataan. Makna kata kalau kita kata 6 kalimah urfiyah, bukan yang dimaksudkan 6 patah perkataan, tidak. Yang dimaksudkan di sini adalah 6 kalimah urfiyah adalah 6 ayat yang pendek, 6 jumlah yang pendek. Sebagai contoh, kalau seseorang itu kata izhab ila suq, 1, pergi ke pasar. Ayat yang pendek. Ishtari li khubzan, belikan kepada aku roti. Beli pada aku roti, ayat yang pendek. Thumma ahdirhu li, kemudian bawakan roti itu kepada aku, 3. Thumma dha'hu fi makani kaza wa kaza, kemudian letakkan roti itu di tempat sekian dan sekian, 4. Ini contoh ayat-ayat yang ringkas. Maka saya sebut 4 je lah, dan 5, 6 tu ini contoh sahaja yang saya sebutkan, contoh kalimah urfiyah. Jadi kata ulama, yang dimaksudkan sedikit di sini adalah 6 kalimah urfiyah dan kurang. Maka sekiranya seseorang itu berkata-kata dalam solatnya dalam keadaan terlupa dan kata-katanya itu tidak melebihi 6 kalimah urfiyah, maka solatnya tidak terbatal. Kerana dia terlupa dan kalamnya, kata-katanya itu adalah sedikit.
Okey. Baik, jadi ini adalah perkara pertama yang membatalkan solat. Baik. Seterusnya, perkara yang kedua, kita berpindah kepada perkara kedua yang membatalkan solat. Kata pengarang rahimahullah, wa bil fi'lil kathir wa huwa 'inda ba'dil fuqaha ma yas'u qadra rak'atin min az-zaman wa qila thalathu harakatin mutawaliyat wal awwalu aqwa dalilan. Baik. Kata pengarang, dan dengan melakukan pergerakan yang banyak, dan ia menurut sebahagian para fuqaha, pergerakan yang lama sekadar satu rakaat dari sudut masa. Dan dikatakan 3 kali pergerakan yang berturut-turut. Pendapat yang pertama adalah lebih kuat dari sudut dalilnya. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak semua berikan tumpuan dan pastikan anda faham apa yang ingin disampaikan. Kata pengarang, antara perkara yang membatalkan solat adalah pergerakan yang banyak. Nah, itu kata ulama. Wa bil fi'lil kathir. Solat terbatal dengan pergerakan yang banyak. Maka para ulama mereka berselisih pendapat apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan yang banyak. Maka pengarang di sini menyebutkan 2 pendapat. Pengarang menyebutkan 2 pendapat apa yang dimaksudkan dengan pergerakan yang banyak. Jadi pendapat yang pertama apa dia? Katanya sebahagian para fuqaha, pergerakan yang lama menurut mereka, pergerakan yang banyak itu adalah pergerakan yang lama sekadar satu rakaat dari sudut tempoh masa. Maknanya, mengikut sebahagian daripada kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, bahawasanya yang dikatakan pergerakan yang banyak itu menurut mereka adalah pergerakan yang mengambil masa selama kadar satu rakaat. Jadi perbuatan yang berlaku selama kadar satu rakaat dari sudut masa itu dikira sebagai pergerakan yang banyak. Jadi andaikan dalam satu rakaat, kebiasaannya dalam satu tempoh satu kadar daripada satu rakaat dari sudut masa, berapa lama dan berapa banyak pergerakan yang boleh dilakukan sekadar satu rakaat tersebut. Sebahagian mereka mengandaikan kira-kira 60 pergerakan yang boleh dilakukan dalam tempoh tersebut. 60 pergerakan. Jadi, mengikut pendapat yang pertama, yang mana pendapat yang pertama ini seperti mana yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i, bahawasanya pergerakan yang banyak yang membatalkan solat yang kita sebutkan awal-awal tadi, yang dimaksudkan adalah pergerakan yang lama sekadar satu rakaat dari sudut masa. Itu yang dimaksudkan oleh mereka pergerakan yang banyak. Baik, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang mana pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang masyhur, yang banyak digunakan pakai dalam mazhab Asy-Syafi'i, seperti mana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, bahawasanya yang dimaksudkan dengan pergerakan yang banyak adalah 3 kali pergerakan berturut-turut. Ini pendapat yang kedua yang merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab. Maka pendapat yang kedua mengatakan pergerakan yang banyak itu adalah 3 kali pergerakan yang berturut-turut. Baik. Bila mana kita kata 3 kali pergerakan, sama ada berturut-turut ataupun serentak. Sebenarnya di sini 3 kali pergerakan yang berturut-turut atau serentak sebagai contoh. Sebagai contoh, seseorang itu ketika solat, dia mengangkat tangan kanannya. Kemudian dia mengangkat tangan kirinya, kemudian dia memalingkan kepalanya.
dan ia dilakukan secara berturut-turut atau secara serentak dilakukan perkara tersebut, maka batal solatnya mengikut mazhab, mengikut pendapat yang masyhur dalam mazhab, pendapat yang kedua. Baik. Dan yang bila mana kita kata di sini pergerakan 3 kali pergerakan berturut-turut, sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah pergerakan anggota tubuh badan yang besar. Pergerakan pada anggota tubuh badan yang besar. Jadi apa contohnya? Contohnya seperti tangan, kepala, kaki. Maka pergerakan pada anggota-anggota seperti itu yang diambil kira dalam masalah ini. Adapun anggota tubuh badan yang kecil seperti jari, maka ia tak termasuk dalam perbahasan yang kita sebutkan sekarang. Jadi katakan kalau seseorang itu dia nak gerakkan jarinya, dia nak gerakkan sebab dia gatal, katakan pipi dia ni gatal, dia pun angkat tangannya, dia letak di sini. Dia pun garu pipinya ni, dia gerakkan walaupun beratus-ratus kali, ia tidak membatalkan solat kerana jari ini adalah anggota yang kecil. Jari adalah anggota yang kecil. Ataupun pergerakan tapak tangan sahaja. Katakan seseorang itu dia sejuk. Lalu bila mana dia dalam keadaan qiyam, dia menggosokkan tangannya itu kerana sejuk. Dia gosok-gosok untuk panaskan tangannya. Maka itu tidak membatalkan solat meskipun pergerakan yang banyak. Kenapa? Kerana ia adalah anggota yang kecil. Adapun anggota yang besar seperti tangan, kaki, kepala, maka ia memberi kesan, pergerakannya itu memberi kesan pada solat. Sekiranya berlaku 3 kali pergerakan berturut-turut ataupun secara serentak, mengikut pendapat yang kedua, ia membatalkan solat. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok apa kata pengarang pada akhir perenggan itu, katanya pendapat yang pertama adalah lebih kuat dari sudut dalilnya. Kalau kita lihat kita kembali semula kepada mazhab, kepada pendapat yang pertama yang mengatakan bahawa pergerakan yang banyak adalah pergerakan yang lama sekadar tempoh 1 rakaat dari sudut masa. Kata pengarang, pendapat yang pertama ini pendapat yang lebih kuat dari sudut dalilnya. Kerana apa? Kerana dalam hadis seperti mana yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam sedang solat, datang Aisyah daripada luar rumah nak masuk ke dalam biliknya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu solat dalam keadaan menghadap ke arah pintu, kerana kiblat setentang dengan pintu bilik tersebut. Maka dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sedang solat berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Lalu membuka pintu tersebut supaya Aisyah boleh masuk. Baik. Maka kata para ulama, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak kurang daripada 3 pergerakan. Mustahil. Kerana apa? Kerana Nabi sedang solat berjalan untuk membuka pintu. Maka mustahil, kata ulama, tidak mungkin Nabi membuka pintu tersebut, membuka pintu kepada Aisyah tanpa melakukan 3 kali pergerakan berturut-turut. Maka kerana itu mereka menghukumkan bahawasanya selagi mana pergerakan yang dilakukan itu tidak sampai sekadar 1 rakaat dari sudut masa, ia tidak membatalkan solat. Maka di sisi mereka,
pergerakan yang banyak itu adalah pergerakan yang lama sekadar 1 rakaat dari sudut masa. Dan pendapat yang pertama ini lebih kuat sebenarnya dari sudut dalilnya. Walaupun pendapat yang kedua itu yang paling masyhur, yang popular, yang digunakan oleh masyarakat yang bermazhab Asy-Syafi'i, tetapi kita katakan pendapat yang pertama itu lebih kuat dari sudut dalilnya. Okey? Baik. Jelas ke tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum saya nak pindah ke perkara yang membatalkan solat yang ketiga, saya nak minta kepastian lah. Kalau jelas, boleh tak komen sikit jelas? Ustaz, tanya sikit boleh Ustaz? Sila, tuan. Nak tanya yang tadi pergerakan yang lama sekadar 1 rakaat dari sudut masa tu, tadi disebutkan 60 pergerakan itu 60 pergerakan yang besar Ustaz? Betul. Okey. Betul. Terima kasih Ustaz. Sebab itu kita kata tadi, yang dimaksudkan pergerakan dalam solat di sini adalah pergerakan yang melibatkan anggota tubuh badan yang besar-besar. Adapun yang kecil tidak termasuk dalam perbahasan ini. Sebab itu kita kata, kalau orang tu katakan dia nak main, dia butang baju ni, kan? Dia nak buka tutup ni katakan 1000 kali dia buat. Tak batal solatnya kerana dia melibatkan anggota tubuh badan yang kecil. Baik. Kalau jelas, kalau semua faham, kita berpindah ke perkara yang ketiga yang membatalkan solat. Kata pengarang rahimahullah, wa bil harakatil mufritah, pergerakan yang berlebihan. Jadi antara perkara yang membatalkan solat adalah pergerakan yang berlebihan. Berlebihan ni sebenarnya maknanya melampau-lampau. Pergerakan yang melampau-lampau. Contohnya dia melompat-lompat. Dalam solat dia melompat-lompat, maka batal solatnya. Itu dikira sebagai perbuatan yang membatalkan solat. Baik. Dan nanti akan disebutkan, kalau tak silap saya, akan disebutkan tentang melakukan satu pergerakan kerana main-main, dengan tujuan bermain-main juga juga membatalkan solat. Baik. Adapun kalau seseorang itu tersenyum, dia tengah solat, tiba-tiba datang anak dia yang besar 1 tahun, yang kecil-kecil, comel-comel lagi tu, tengah solat dia datang depan kita, dia senyum pada kita macam tu, senyum sengih, sorang-sorang. Baik, boleh tak kita senyum kepadanya? Kalau kita senyum, adakah ia membatalkan solat? Tidak. Kalau seseorang tu senyum kepada anak kecil ini dengan tujuan untuk menenangkan dia, maka ia tidak membatalkan solat. Ia tidak membatalkan solat. Ataupun dia nak gosok kepala anak dia, dia letakkan tangan di atas kepala anak dia, digosok, itu tidak membatalkan solat. Itu tak dipanggil sebagai pergerakan yang melampau-lampau ataupun berlebihan. Baik. Cuma tadi bila mana saya sebutkan tentang tapak tangan tadi, saya nak betulkan semula, bila mana seseorang itu dia kesejukan dan dia meletakkan tapak tangannya di atas tangan yang lain, dia gerakkan jari sahaja, bukannya tapak tangan. Tapak tangan dia kena stay, dia kena diam sahaja. Adapun sekiranya digerakkan jari, itu tidak memberi kemudaratan pada solatnya. Ataupun menggerakkan kelopak matanya, dibuka tutup matanya, ataupun lidahnya, itu tidak memberi kesan kerana itu semua adalah anggota-anggota yang kecil. Baik.
Seterusnya, antara perkara yang keempat, antara perkara yang membatalkan solat, kata pengarang, wa bi ziyadati ruknin fi'liyin, menambah satu rukun fi'li, iaitu rukun dari sudut perbuatan. Nah, maka sekiranya seseorang itu sengaja menambahkan satu rukun fi'li, sebagai contoh dia rukuk 2 kali. Ini dalam solat selain daripada solat khusuf, solat gerhana. Solat sunat gerhana, ya ada 2 rukuk disunatkan, dilakukan dengan cara 2 rukuk. Tapi kat sini kita sebut secara umumnya solat yang mana kebiasaannya solat ada 1 rukuk. Maka kalau seseorang itu dia sengaja nak tambah 1 rukuk, saja-saja rajin nak tambah, maka batal solatnya. Batal solatnya kerana dia menambah 1 rukun fi'li. Adapun kalau seseorang itu dia nak mengulang-ulang rukun qauli. Ini rukun fi'li, rukun perbuatan. Adapun rukun qauli, rukun dari sudut lisan, dari sudut kata-kata, seperti mana bacaan Al-Fatihah. Boleh tak Ustaz saya nak baca Al-Fatihah 10 kali dalam solat? Boleh, tak ada masalah. Katakan dia nak baca doa kunut 10 kali, nak baca tahiyat akhir 10 kali. Terserah, tidak memberi kesan sekiranya diulang-ulang rukun qauli. Adapun rukun fi'li, kalau ditambah 1 sahaja dengan sengaja, maka batal solatnya. Baik. Seterusnya, antara perkara yang membatalkan solat. Ustaz Amin berpindah ke muka surat seterusnya. Baik. Antara perkara yang membatalkan solat, kata pengarang rahimahullah, wa bil harakatil wahidati lil la'ib, sekali pergerakan dengan tujuan untuk bermain-main. Kalau seseorang itu melakukan pergerakan dengan tujuan bermain-main, walaupun dengan satu pergerakan sahaja, ia membatalkan solat. Kenapa? Kerana pergerakan yang dilakukan itu adalah pergerakan yang dilakukan dengan tujuan main-main. Maka ia membatalkan solat. Sebagai contoh, kalaulah seseorang itu, kalaulah budak-budak, tadilah budak-budak maknanya orang yang dah baligh, katakan dalam solat dia nak main-main. Dia nak sebagai contoh dia cuit-cuit kawan dia, dia pijak-pijak kaki kawan sebelah dia sebagai contoh. Maka itu pergerakan yang dilakukan dengan tujuan main-main. Maka ia membatalkan solat. Walaupun pergerakan itu bukan satu pergerakan yang berlebihan. Baik, seterusnya antara perkara yang membatalkan solat, kata pengarang rahimahullah, wa bil akli wasyurbi illa an nasiya wa qal, makan dan minum melainkan dia terlupa dan ia adalah sedikit. Jadi antara perkara yang membatalkan solat adalah makan dan minum. Baik, makan dan minum ia membatalkan solat sekiranya seseorang itu sengaja. Sekiranya seseorang itu sengaja makan ataupun minum, walaupun sedikit, ia membatalkan solat. Sebagai contoh, tengah-tengah solat ni dia perasan ada makanan tersekat di celah gigi dia. Katakan tadi dia baru makan daging wagyu mahal. Dia sayang nak ludah. Dia kata daripada aku ludah, biar aku telan, sementara masih lagi ada dalam mulut. Dia pun tengah solat tu selamba sahaja ditelan. Selamba sahaja ditelan. Maka walaupun sedikit sahaja, walaupun daging itu sedikit sahaja, ataupun nasi, sebutir nasi sahaja, sekiranya ditelan dengan sengaja, maka batal solatnya. Batal solatnya. Ataupun minum pun sama, batal solatnya. Melainkan, kata pengarang, melainkan dia terlupa dan ia adalah sedikit. Kalaulah lain pula kalau orang tu dia lupa. Yakni dia lupa dia lupa bahawa dia sedang solat.
maka dia pun makan, dia pun minum. Maka kalaulah makanan ataupun minumannya itu adalah sedikit kadarnya, maka tidak batal solatnya. Adapun kalau dia lupa tapi dia dah makan sepinggan nasi biryani, maka batal solatnya. Sebab sepinggan tu memang dah banyak. Dari sudut urufnya banyak. Adapun kalau sebiji nasi, sebutir beras, ataupun makanan yang sisa makanan katakan yang ada di mulutnya, maka sekiranya ditelan dalam keadaan terlupa, maka ia tidak membatalkan solat. Kerana apa? Kerana dia makan dan minum dalam keadaan terlupa dan ianya sedikit. Adapun sengaja, batal sedikit ataupun banyak. Adapun terlupa, tak batal kalau ianya sedikit. Tapi kalau banyak, tetap batal solat tersebut. Baik. Seterusnya, antara perkara yang membatalkan solat lagi kata pengarang, wa bi niyyati qat'is salah, niat untuk memutuskan solat. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan seseorang itu dia tengah tunggu kawan dia. Ada jiran nak datang, saudara nak datang rumah. Mereka dah call tadi, dia kata Kiah nanti aku nak datang rumah, katakan. Jadi Cik Kiah ni bila dia solat, okey, dia solat, tengah-tengah solat tu tiba-tiba saudara dia dah sampai dah. Dia ingat nanti baru sampai. Rupa-rupanya dah sampai. Maka ketika mana dia solat, dia berniat untuk memutuskan solat. Dia berniat untuk putuskan solat. Maka semata-mata dia berniat untuk memutuskan solat, batal solatnya. Walaupun dia tak buat apa-apa perkara yang membatalkan solat sebelumnya. Maknanya apa macam ni? Seseorang yang melakukan solat fardu, bila mana dia melakukan solat fardu sebagai contoh, yang mana solat fardu ni kita tak boleh batalkan sesuka hati. Jadi kalaulah seseorang itu dia tengah solat, okey, tiba-tiba datang tetamu dia tadi, dia pun niat aku putuskan solat. Dia niat untuk memutuskan solat, maka batal solatnya. Baik, itu kalau dia niat untuk memutuskan solat. Boleh jadi juga solatnya batal kalau dia gantungkan niat. Macam mana? Apa kata pengarang? Katanya wa bi ta'liqi qat'iha 'ala syai'. Boleh jadi selain daripada menggantungkan niat, boleh jadi selain daripada dia niat secara langsung, direct dia niat untuk memutuskan solat, boleh jadi ada situasi lain juga yang boleh membatalkan solatnya. Seperti apa? Katanya menggantungkan niat untuk memutuskannya kepada perkara yang lain. Contohnya macam ni. Tadi kan Cik Kiah dia tunggu saudara dia. Okey? Cik Kiah ni tengah dalam solat, dia risau dah, takut saudara dia dah sampai. Maka dalam hati dia cakap apa dalam solat? Dia tengah solat tu dia pun niat. Dia gantungkan niatnya. Dia kata apa? Kalau tetamu aku sampai, aku nak putuskan solat. Dia tak berniat untuk memutuskan solat waktu tu, ketika itu tidak. Cuma dia gantungkan niat. Maknanya dia kata, kalau sampai, aku nak putuskan solat. Maknanya kalau tak sampai, dia tak putuskan solat lah. Jadi dia telah menggantungkan niat untuk memutuskan solat pada perkara yang akan berlaku. Maka semata-mata dia menggantungkan niat, solatnya terbatal. Semata-mata dia gantungkan niat macam tu, solatnya terbatal. Baik. Atau kata pengarang wa bitaraddudi fi, teragak-agak pada memutuskan solat. Teragak-agak pada memutuskan solat ni sebagai contoh, katakan Cik Kiah ni dia tengah solat. Okey, dia tengah solat, tiba-tiba saudara dia tadi dah sampai. Dah tekan bel banyak kali, dah ketuk pintu banyak kali. Dia pun dalam hati ni dia jadi macam teragak-agak.
Aku nak teruskan solat ke aku nak putuskan solat? Dia datang rasa teragak-agak. Jadi teragak-agak juga membatalkan solat. Teragak-agak juga membatalkan solat. Okey? Baik, jadi ingat 3 perkara ini, sama ada niat memutuskan solat atau menggantungkan niat untuk memutuskan solat digantungkan pada berlakunya sesuatu perkara ataupun secara teragak-agak, maka ia boleh membatalkan solat. Dan yang terakhir antara perkara yang membatalkan solat, kata pengarang rahimahullah, wa bi an yamdiya ruknun ma'asyak bi niyyati taharrum aw yatula zamanus syak. Baik. Antara perkara-perkara yang membatalkan solat adalah kata pengarang berlalunya satu rukun beserta syak pada niat solat yang dilakukan bersama takbiratul ihram atau berpanjangan masa keraguan tersebut. Baik. Maka di sini yang dimaksudkan adalah orang yang syak pada niatnya, pada asal niatnya tu. Sebagai contoh, dia syak, adakah tadi waktu takbiratul ihram, waktu takbir tadi aku niat ke tak? Dia syak. Dia ragu-ragu pada niatnya. Maka apakah hukum solatnya? Apakah hukum orang yang solat dalam keadaan dia syak pada niatnya? Dah niat ke belum? Dah niat ke belum? Baik, di sini solat akan batal disebabkan syak tersebut dalam 2 situasi. Solat, kalau ada orang tanya, Ustaz, kalaulah saya syak pada niat saya tengah solat. Saya tengah solat ni, katakan saya dah baca Al-Fatihah, kemudian saya baca surah lazim lepas tu, tiba-tiba datang syak. Saya tadi dah niat ke belum? Dah niat ke belum? Dah niat ke belum? Jadi apakah hukum solat saya, Ustaz? Apa jawapannya? Maka di sini pengarang disebutkan ada 2 situasi. Yang pertama katanya, berlalunya satu rukun beserta syak pada niat solat yang dilakukan bersama takbiratul ihram. Baik. Contohnya seperti apa? Contohnya, seseorang setelah mana selesai baca surah Al-Fatihah, setelah mana dalam rakaat itu habis sahaja waladdallin amin, datang syak. Datang dalam hatinya syak. Tadi dah niat ke belum? Dah niat ke belum? Sama ada lepas Al-Fatihah tu dia baca surah ke ataupun dia tak baca surah ke. Cuma datang syak waktu tu. Bila datang syak pada waktu itu dan ianya berterusan sehingga berlalunya satu rukun. Maknanya lepas dia habis Al-Fatihah, biasanya lepas dah berdiri orang rukuk. Maka lepas Al-Fatihah tu, dia syak. Sampailah dia rukuk, dia syak lagi. Maka batal solatnya. Kenapa? Kerana berlalunya satu rukun berserta syak pada niat solat, ia membatalkan solat. Ia membatalkan solat. Ataupun dia syak waktu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengah baca ni syak. Sampailah dia habis baca Al-Fatihah. Maknanya dah berlalu satu rukun. Al-Fatihah kan satu rukun. Kita dah belajar. Al-Fatihah, kita tak masuk lagi rukun solat. Tak apa. Bacaan Al-Fatihah adalah satu rukun. Maka dia syak habis baca Al-Fatihah tu, dia syak sampai habis baca Al-Fatihah. Maknanya berlalunya satu rukun beserta syak pada niat solat. Maka itu membatalkan solat. Itu keadaan situasi yang pertama yang saya sebutkan. Baik, boleh jadi ada situasi kedua yang mana solat menjadi batal disebabkan syak tadi,
Bila mana kata pengarang atau berpanjangan masa keraguan tersebut. Maknanya di sini solat boleh jadi batal juga kalaulah dia syak pada niat dalam tempoh masa yang lama. Bila mana kita kata dalam tempoh masa yang lama ni tak semestinya berlalu satu rukun ataupun tidak. Tak semestinya. Apa contoh seseorang itu syak dan ia berpanjangan masa keraguan tersebut? Katakan lepas Al-Fatihah, waladdallin amin, katakan dia makmum. Dia makmum ketika itu dan imamnya baca surah panjang. Katakan imam baca apa kita nak katakan, surah Al-Baqarah lah katakan. Al-Baqarah satu surah. Al-Baqarah ni kalau tuan-tuan pernah baca sekali one shot, Al-Baqarah ni boleh makan masa 2 jam setengah kalau baca dengan bacaan yang sederhana, tak laju sangat, tak perlahan sangat. 2 jam setengah untuk habiskan surah Al-Baqarah sekali baca. Maka katakanlah imam baca surah Al-Baqarah sampai habis. Maka kalaulah seseorang itu dia syak ketika itu, daripada surah awal-awal dibacakan surah Al-Baqarah sampailah akhir ayat daripada surah Al-Baqarah dia syak, masih lagi ada keraguan tentang niat solatnya, maka batal solatnya. Walaupun dia belum rukuk, maknanya walaupun belum berlalu satu rukun, solatnya tetap batal. Kenapa? Kerana berpanjangan masa keraguan tersebut. Kerana berpanjangan masa keraguan tersebut. Maka kesimpulannya untuk yang terakhir ini, orang yang syak pada niat solat, maknanya pada asal niatnya, adakah dia dah niat pada takbiratul ihram tadi ataupun belum? Dia syak dah niat ke belum, maka sama ada syak tersebut berterusan sehingga berlalunya satu rukun, maka ia membatalkan solat, ataupun berpanjangan masa tersebut, berpanjangan keraguan tersebut walaupun belum berlalunya satu rukun, ia juga membatalkan solat. Jadi inilah perkara-perkara yang kita sebutkan ini antara perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi saya harap semua faham dan jelas dengan apa yang kita sebutkan daripada perkara-perkara yang membatalkan solat. Baik. Baik. Jadi saya rasa ini yang terakhir. Ataupun ada lagi? Baik, ini yang terakhir. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Cuma tentang syak ini tadi, kalaulah syak itu dia hanya sekejap sahaja. Sebagai contoh, sebelum berlalunya satu rukun, katakan sebelum rukuk tu, dia dah ingat balik. Alhamdulillah. Apa yang saya sebutkan tadi, kalau seseorang itu syak, tetapi syaknya itu sekejap sahaja. Dia syak sekejap sahaja, kemudian dia ingat balik. Itu tidak membatalkan solat. Itu tidak membatalkan solat. Baik. Jadi ada beberapa minit lagi saya cuba sebelum saya menjawab soalan-soalan yang lain yang tidak berkaitan dengan pengajian yang kita sebutkan hari ini, saya nak tanya dahulu, adakah jelas penerangan dalam kelas ini? Kalau ada soalan yang berkaitan, sila tanya dan saya akan cuba menjawabnya, insya-Allah. Dan kalau ada masa yang lebih, saya akan jawab soalan-soalan yang lain.
Baik, kita tengok soalan yang pertama tadi. Mana soalan tadi? Okey. Za tanya. Za betul. Okey. Bertanya ketika solat terbersin. Ada hingus. Bolehkah kita lap dan hembus lagi hingus yang ada dalam hidung kita? Cara itu dibolehkan ke Ustaz ketika solat? Boleh selagi mana kita bila mana kita hembus itu tidak tanpa berlaku pergerakan yang banyak, yang mana ia membatalkan solat. Boleh, tak ada masalah. Katakan sebagai contoh, orang tu dia tengah solat, tiba-tiba dia perasan ada makanan celah mulutnya. Nak ludah depan ada orang, nak ludah ke kanan ada orang, nak ludah ke kiri ada orang. Jadi apa yang dia boleh buat? Katakan dia ada tisu dalam poket dia ambil, dia ludahkan dalam tisu tersebut dan dia simpan semula, katakan. Tak ada masalah. Atmam Haris tanya, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana semasa kita solat, telefon kita berbunyi? Bolehkah kita gerakkan tangan untuk mematikan telefon tersebut? Boleh, tak ada masalah selagi mana bukan termasuk dalam pergerakan yang banyak, bukan pergerakan dia lakukan untuk tujuan bermain-main, maka ia tidak membatalkan solat. Ashraful Naim tanya, apa pergerakan besar yang boleh dilakukan mengikut pendapat yang pertama? Macam-macam, apa-apa sahaja pergerakan besar. Contoh dia nak melangkah kaki. Dia nak langkah banyak mana sekalipun selagi mana tak sampai tempoh sekadar 1 rakaat dari sudut masa, tidak membatalkan solat. Baik. Ahmad Awab, betulkah? Kalau boleh Ahmad Awab tulis, betulkah Allah murka? Itu lebih tepat kalau nak gunakan pada Allah. Apabila kita niat untuk memutuskan solat, wallahu alam, saya tak tahu. Cuma kalau seseorang itu dia sengaja membatalkan solatnya tanpa sebarang keuzuran, hukumnya haram. Seperti mana yang disebutkan dalam kaedah. Nur Hayati Yusuf bertanya, Ustaz, semasa solat tiba-tiba kita sendawa mungkin yang dimaksudkan. Kita sendawa, rasa air yang kita minum sebelum solat tu batal tak Ustaz? Baik, kalau dalam bab sendawa, bila mana seseorang itu sendawa, dipanggil sebagai tajasyuk. Bila mana dia ataupun terbelahak. Seseorang tu dia terbelahak. Maka kalaulah bila mana dia terbelahak dan terbelahak tu keluar sekali dengan apa dalam apa ni, kerongkong, dalam apa saluran makanan tu keluar sekali, batal solatnya. Batal solat. Ataupun kalau dia sendawa sahaja, angin sahaja, ataupun dia syak, keluar ke tak keluar, adakah sampai kepada makhraj hak ataupun tak, maka tak batal solatnya. Okay. Ahmad Awab tanya, Ustaz, bila kita tak ingat nak niat makmum, bolehkah kita niat makmum semasa tengah solat? Boleh. Boleh, kecuali pada solat yang wajib dilakukan secara berjemaah. Maknanya solat tu kalau tak dilakukan secara berjemaah, tak sah. Sebagai contoh, solat Jumaat. Solat Jumaat dalam mazhab Syafi'i adalah solat yang mesti dilakukan secara berjemaah. Maka bila makmum nak solat Jumaat, nanti kita sebut nanti dalam bab solat, dia kena niat waktu takbiratul ihram. Tak boleh dia niat sesuka hati lepas tu. Adapun solat-solat macam solat fardu 5 waktu, solat fardu 5 waktu bukan solat, tidaklah termasuk dalam solat yang mesti didirikan secara berjemaah. Sebab solat fardu kalau kita buat seorang-seorang pun sah.
Maka kalau katakan tuan nak masuk solat, dah jadi makmum, tiba-tiba tengah-tengah tu baru teringat nak niat jadi makmum. Boleh niat ketika itu. Baik. Juwita Jaruman tanya, Ustaz, batal ke solat jika menelan air yang keluar semasa rukuk disebabkan perut tertekan air yang baru diminum keluar? Ia biasa berlaku setiap kali selepas berbuka puasa. Macam yang kita kata tadi, dalam orang yang terbelahak, kita kata terbelahak ataupun sendawa, sampai keluar isi perut, terkeluar apa yang ada dalam saluran makanan, ini batal puasanya. Solatnya. Batal solatnya. Terkeluar ni sampai mana? Sampai melepasi makhraj ha. Kita sebut huruf ha sama kat sini, ha. Makhraj huruf ha. Kalau melepasi bahagian tersebut, ia batal solatnya. Syah Zarza'i tanya, Ustaz, kalau kita ragu-ragu niat kita contoh tengah solat zuhur, kita ragu-ragu tadi niat zuhur ataupun asar, kita batal lah ya. Ia balik kepada masalah tadi. Dia termasuk dalam bab syak pada niat tadi. Kalau syaknya itu contoh dia dah solat, dia pun syak tadi niat dia tengah solat zuhur katakan. Kemudian dia syak tadi niat zuhur ke asar, maka dia berbalik kepada perbahasan kita tentang niat tadi. Orang yang syak pada niat, kalau berlalu satu rukun ataupun berpanjangan masa, Syah Zarza'i boleh kembali kepada kaedah yang kita dah sebutkan. Maizatul Hanim tanya, tengah baca Al-Fatihah tiba-tiba rasa macam niat solat lain. Tak pasti. So kita batalkan solat ke? Tak boleh. Kalau kita semata-mata rasa macam tu, kita kena yakin, kita kena cuba ingat. Melainkan kalau syak itu berterusan seperti mana yang kita sebutkan tadi, maka ia membatalkan solat. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, solat ni tak boleh kita batalkan sesuka hati, iaitu solat fardu. Tak boleh kita masuk dalam solat fardu, kemudian kita sesuka hati, sekejap lagi lah nak solat, kita pun batalkan. Tak boleh. Haram hukumnya. Haram memutuskan kefarduan. Itu yang kita akan belajar nanti. Ataupun nanti dalam bab tasawuf, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan akan belajar. Haram memutuskan sesuatu kefarduan. Contoh, kita tengah berpuasa wajib. Katakan di siang hari Ramadan. Kita puasa, tiba-tiba kita nak batalkan. Boleh tak? Tak boleh. Sebab kita dalam puasa fardu. Atau ada pun kalau dalam puasa sunat, kita nak makan ke, kita nak berbuka ke, tak ada masalah sebab dia puasa sunat. Tapi kalau puasa fardu, boleh tak kita nak batalkan sesuka hati? Tak boleh. Tak boleh. Maka sama juga dengan solat. Sebab itu kalau perempuan bila mana dia berpuasa, katakan perempuan yang kedatangan haid di bulan Ramadan dan nanti dia nak ganti. Bila dia ganti, dia ganti puasanya tu, puasa ganti tu puasa wajib. Jangan kita ingat puasa ganti tu puasa sunat. Puasa ganti tu adalah puasa wajib. Sebab dia menggantikan puasa yang fardu yang dah ditinggalkan disebabkan haid. Maka puasa tu puasa yang fardu. Bila puasa fardu, tak boleh dia sesuka hati memutuskannya. Dia kata, hari ni tak apalah aku ganti je. Hari ni makan sedap sikit, batalkan je lah. Tak boleh. Tidak boleh kerana itu adalah puasa yang wajib. Maka sama dalam solat, tak boleh seseorang itu membatalkan solatnya sesuka hati tanpa keuzuran. Tapi kalau ada keuzuran, tidak mengapa. Baik. Karami bin Omar tanya, Ustaz, kalau daging duk melekat celah gigi macam mana? Keluarkan. Kalau tengah solat kan, kita keluarkan. Kalau dia selagi mana dalam gigi sahaja, tanpa dia mengganggu kita, sebab setengah orang boleh jadi makanan yang tersisa tu dia jatuh atas lidah kita. Jadi kita tak selesa. Takut tertelan, baik kita keluarkan. Tak ada masalah. Tapi kalau setakat makanan ada kat mulut, tak apa, tak membatalkan solat. Yang batal tu kalau dia telan sampai lepas makhraj huruf ha. Lepas sahaja makhraj huruf ha ni masuk ke dalam, itu batalkan solat.
kalau dilakukan sengaja. Sama, boleh kembali kepada kaedah makan dan minum dalam solat. Apakah hukumnya? Nora Ibrahim tanya, Ustaz, kalau terbaca Al-Fatihah 2 kali, tak ada masalah. Nurul Syuhada Siraj tanya, Ustaz, yang syak tu, jika lepas baca Al-Fatihah, datang syak, betul batal ke tidak? Maaf, saya confuse sikit. Ini saya ada sebut tadi, lepas baca Al-Fatihah, biasanya sama ada seseorang tu dia rukuk ataupun dia akan baca surah lazim, surah yang lain selain daripada Al-Fatihah. Maka kalau syak tu, kita tengok syak tu kalau dia berlalu dengan satu rukun ataupun dia berpanjangan, maka ia membatalkan solat. Syuhada kena balikkan semula kepada kaedah yang kita sebutkan tadi. Okey? Nora Ibrahim tanya, Ustaz, dan kalau terbaca tahiyat akhir di tahiyat awal, batal tak? Baca tahiyat akhir di tahiyat awal, maknanya selawat Ibrahim ke macam mana? Sebab bacaan tahiyat akhir dengan tahiyat awal ni lebih sama je. Mungkin yang dimaksudkan selawat Ibrahimiyah. Mungkin Puan Nora Ibrahim kena jelaskan lagi. Ani Suraya bertanya, maaf Ustaz, macam mana kalau tengah solat tiba-tiba berangan atau kita rasa berada di awangan. Kemudian masuk balik dalam solat, adakah batal solat? Kemudian masuk balik dalam solat, maknanya dia terjagalah ke macam mana? Adakah solat batal dan kena solat semula? Yang saya faham daripada soalan Hani Suraya ni, dia tengah solat, tetapi dia tengah berkhayal, berangan sampai tak sedar dia sedang solat, sampai dia tersedar yang dia sedang solat. Adakah itu yang dimaksudkan? Ya Ustaz, betul. Dia macam kata setan lah, laluan setan masuk. Okey. Ia tidak membatalkan solat. Nanti sebab kita ada sebutkan dalam perkara-perkara yang membatalkan solat tadi, berangan ataupun di awangan, dia tidak membatalkan solat, sebagaimana seseorang itu tak melakukan perkara yang membatalkan solat. Nur Azhar tanya, salam Ustaz, bolehkah kita pegang phone untuk membaca surah dalam solat? Boleh. Balik semula kepada kaedah tadi. Nak pegang apa sekalipun, apa tujuannya? Adakah dengan sebab main-main? Kalau sebab main-main, contoh solat, angkat phone nak selfie, maka batal solatnya kita kata tadi. Ataupun dia lakukan pergerakan yang berlebihan, dia keluarkan phone-nya itu, dia buat main-main ke, tengok kepada apa yang dia buat. Kalau dia angkat untuk baca Al-Quran, selagi mana ia bukan pergerakan yang banyak, maka ia tidak membatalkan solat. Sebagai contoh, kalau seseorang itu solat sambil dukung anak, boleh tak dukung anak? Boleh. Tapi kita kena kembali kepada kaedah, selagi mana bukan dengan tujuan main-main, selagi mana bukan pergerakan yang berlebihan, selagi mana bukan pergerakan yang banyak, dan anak pula suci daripada najis, maka solatnya sah, tak ada masalah. Juwita Jaruman tanya, menggantungkan niat untuk memutuskan kepada perkara yang lain, boleh Ustaz berikan contoh lain? Baik, contoh lain antaranya katakan Puan Juwita kata dalam hati, tengah solat ni, kalaulah anak aku menangis, katakan Puan Juwita solat dan anak tengah dalam buaian, tengah tidur. Jadi Puan Juwita nak solat ni dalam keadaan risau, takut anak terjaga, menangis dan sebagainya. Jadi Puan Juwita pun gantungkan niat, kalaulah anak aku terjaga, aku nak putuskan solat. Bukannya Puan Juwita nak putuskan solat waktu tu, tak. Tapi niat untuk memutuskan solat itu digantungkan terhadap sesuatu perkara. Berlaku je perkara itu, aku putuskan solat. Kalau tak berlaku, aku tak putuskan solat. Maka di sini semata-mata dia menggantungkan niat. Semata-mata digantungkan. Walaupun dia tak niat secara langsung, tapi dia gantungkan niat dia.
dia menggantungkan pada sesuatu perkara, maka itu membatalkan solatnya. Jelas ke Puan Juwita? Baik. Nur Hayati. Terima kasih. Baik. Okey. Puan Nur Hayati Yusof tanya, kalau batal solat tersebut, kita perlu berhenti solat dan mulakan semula. Macam tu ke Ustaz? Ya. Kalau batal solat, kena solat berdawal lah. Sebab kalau dah batal solat, kita tak boleh ganti separuh je. Tak boleh. Baik. Nurul Hidayah Rahili tanya, Ustaz, kalau kita jaga pintu, lepas tu bila kita tengah solat, bolehkah kita berhentikan solat untuk buka pintu? Kalau kita jaga pintu, bolehkah kita berhentikan solat? Kenapa nak berhentikan solat untuk buka pintu? Maknanya dia nak batalkan solat ke? Tak boleh. Tak boleh dia nak batalkan solat untuk buka pintu. Guna cara lain untuk buka pintu tu, ataupun letaklah sign tengah solat, tunggu sekejap ke. Ataupun dia tengah solat, dia pergi berjalan sekira-kira tak melakukan pergerakan yang banyak. Dia pun buka pintu tengah dia solat dalam keadaan dia tidak beralih dadanya daripada kiblat. Jadi banyak pula lah benda yang kita kena syarah tentang solat. Okey? Tapi jangan dia berhentikan solat. Maksudnya dia putuskan solat semata-mata buka pintu. Tak boleh. Kiranya dalam keadaan Syah Zarzai tanya, kiranya dalam keadaan ini kita kena yakin dengan niat kita kan Ustazah? Ustazah mana ni? Saya seorang ni kat sini. Untuk buang ragu-ragu ini dari berlautan. Ya, kita kena cuba sedaya upaya. Walaupun tak ada Ustazah kat sini, saya jawab. Kita kena yakin, kita kena cuba ingat supaya hilang syak tersebut. Nurul Hidayah Rahim tanya, salah ke bagi saya kalau kena berhenti solat banyak kali? Saya kurang jelas. Mungkin Nurul Hidayah yang sama tanya tentang pintu tadi. Mungkin Nurul Hidayah boleh tanya secara personal ke ataupun jelaskan lagi maksud soalan tu. Masih banyak soalan. Muhammad Farhan tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah batal solat sekiranya menghela nafas pada mulut sehingga mengeluarkan sedikit bunyi? Adakah dikira telah membunyikan huruf? Adakah batal juga solat sekiranya ada lintasan, sekadar lintasan untuk membatalkan solat? Baik, untuk soalan kedua, adakah lintasan membatalkan solat? Tidak. Lintasan hati tidak memberi kesan. Cuma bila datang lintasan tu kita kena buang cepat-cepat. Baik, bab menghela nafas, keluar huruf. Maka perlu dilihat adakah ada perincian sebenarnya dalam huruf ini. Jadi kalau dia keluar huruf tersebut berapa? Kalau satu huruf, tengok difahami ataupun tidak. Kalau difahami, batal solat. Kalau tidak difahami, tak batal solat. Puan Nora tanya, Ustaz, maksud saya terbaca tahiyat akhir sampai fil alamin innaka hamidum majid. Tapi tak bagi salam, batal atau okey, saya faham. Maksudnya betul lah apa yang saya sangka tadi. Dia baca selawat Ibrahimiyah sekali. Kalau sebenarnya Puan Nora, bacaan tahiyat akhir ni dia sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sampai situ bacaan tahiyat akhir. Kemudian selawat Ibrahimiyah. Baik, katakan dia baca selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat pertama, dalam tahiyat awal, maka tak membatalkan solat. Sebab selawat Ibrahimiyah ni zikir. Dan zikir tidak membatalkan solat. Tidak membatalkan solat. Teruskan saja solat, tak ada masalah. Nur Atikah Zakaria bertanya, Ustaz, sekiranya kita terlelap dalam solat kerana mengantuk, kemudian kita tertambah rukun secara tak sengaja sebab was-was, contohnya sujud 3 kali, adakah batal solat kita? Baik. Pertama sekali, Atikah kena tahu mengantuk atau dengan terlelap. Terlelap tak silap saya tidur mungkin maknanya. Kalau yang dimaksudkan tertidur,
maka ia membatalkan solat. Adapun kalau sekadar mengantuk, ia tidak membatalkan solat. Jadi apa beza antara tidur dengan mengantuk? Nak tahu beza ni macam ni tuan-tuan dan puan-puan, tidur ni adalah sekira-kira kita tak boleh dengar langsung percakapan orang yang berada di sekeliling kita. Maknanya tak dengar apa-apa dah. Tapi kalau mengantuk, dia boleh dengar lagi suara, bunyi dia bising macam tu, walaupun dia tak faham. Tapi kalau dia masih lagi boleh mendengar, itu maknanya dia mengantuk. Maka mengantuk tidak membatalkan solat. Adapun tertidur, maka ia membatalkan solat. Baik. Dalam bab orang waswas tentang rukunnya. Bila waswas, kita kena ambil yang sedikit. Yang paling sedikit. Sebagai contoh, dia waswas. Sujud dah 2 kali ke ataupun baru sekali. Maka dia ambil bahawasanya dia baru sahaja sujud sekali, maka dia sujud sekali lagi. Kemudian disunatkan dia buat sujud sahwi setelah itu. Okey. Baik. Kemudian Murniatan bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sah ke solat jika berniat dalam hati hanya sahaja aku fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah tanpa niat solat. Saya kurang jelas soalannya. Sahaja aku fardu zuhur. Maknanya dia kata macam tu ke ataupun macam mana? Baik, Nur Hidayah Rahili kata, maksud saya sebagai pengawal keselamatan. Saya menjaga pintu pagar. Setiap kali ada orang nak masuk, saya kena buka pintu. Jadi kadang-kadang saya akan batalkan solat saya, Ustaz. Oh, okey. Baik, tak boleh. Tidak boleh. Saya cadangkan Puan Hidayah letakkan satu masa untuk solat. Solat tak lama, mungkin dalam 3 minit, 4 minit bergantung pada bilangan rakaat lah. Letak satu masa, buat kertas ke board ke tulis sedang solat sebagai contoh dalam beberapa minit sahaja. Ataupun kalaulah situasi solat di depan pintu itu memudahkan Puan Hidayah untuk buka pintu, maka boleh solat sambil buka pintu tanpa melakukan pergerakan yang banyak. Adapun sengaja batalkan, itu tak boleh. Tidak dibolehkan. Baik. Ustaz, Ya saya. minta maaf Ustaz, yang kes Nur Hidayah kali ini biasa berlaku kepada pegawai keselamatan, sebab saya pun bekerja bahagian dalam pegawai keselamatan juga. So biasanya kita akan minta dia orang cari pengganti, lepas tu suruh bagi dia 5-10 minit untuk solat, lepas tu kembalilah macam tu. Itu cara salah satu yang kita buat. Boleh juga, betul. Itu antara cadangan yang baik. Betul, saya pun tak terfikir. Boleh cari ganti sebagai contoh, betul. Boleh cari ganti orang yang menggantikan kita. Sebab buka tutup pintu ni bukan satu keuzuran sehingga seseorang itu boleh membatalkan solat. Okey. Baik. Puan Nora bertanya, Ustaz baca surah lazim tapi salah sebab tak lancar betul. Dan kita tukar surah yang lain, batal tak? Tak batal. Kalau tak ada disebutkan dalam apa yang kita sebutkan tadi, tak batal solat. Murniatan, maksudnya perkataan solat tidak dimasukkan dalam niat. Maksudnya dia dalam solat tak masukkan perkataan solat. Maksudnya dia niat macam mana tu? Dia niat ni tak semestinya kita sebut, kita eja ataupun sebut perkataan tu dalam niat kita. Biasanya kalau orang niat nak solat ni, dia tahu dia niat tu niat solat. Tak semestinya bila mana kita niat, kita kena eja dalam hati kita, sahaja aku solat fardu, tak. Dalam bab niat, tak semestinya kita eja. Bahkan cukup kita niat. Kita niat. Macam mana kita nak makan, kita nak minum. Kita ada niat nak makan, nak minum. Adakah kita eja sahaja aku nak makan? Tak. Jadi, kalau seseorang itu ketika mana dia berniat, niatnya itu memang untuk solat. Dan niatnya itu solat fardu. Maka sah solatnya. Atmam Haris, saya boleh
anggap ini adalah soalan terakhir. Mungkin lepas ini saya beri laluan kepada Ustaz Tasawuf. Baik, Atmam Haris tanya, jika kita tertinggal tahiyat awal atau terlupa rakaat, bolehkah kita buat sujud sahwi untuk mencukupkan yang kurang? Tak boleh. Sujud sahwi ini bukan tujuannya untuk menggantikan apa yang telah dikurangkan. Sujud sahwi ini sunat kita buat supaya kita boleh melakukan sesuatu yang menghina syaitan yang menyebabkan kita terlupa ataupun was-was. Itu sahaja, tak ada kena-mengena untuk menggantikan apa yang terkurang. Jadi kalau tertinggal tahiyat awal, pertama sekali solat tak batal sebab tahiyat awal adalah sunat ab'ad. Tahiyat awal adalah sunat ab'ad, yang mana sunat kalau ditinggalkan sunat sujud sahwi. Ataupun terlupa rakaat, terlupa berapa rakaat, kita kembali kepada kaedah yang asal, kita hukumkan, kita ambil yang paling sikit. Kalau syak 3 ke 4, kita hukumkan 3. Kemudian tambah lagi 1 rakaat dan sujud sahwi. Okey. Hani Suraya kata, Ustaz, kalau tak khusyuk, tak batal solat kan? Tak batal. Tapi kalau tak khusyuk langsung daripada awal solat sampai akhir solat, tak ada pahala baginya dalam solat. Walaupun solatnya sah. Ashraful Naim tanya. Ada soalan yang berulang kali ditanya. Boleh tengok balik. Banyak kali Ustaz orang membatalkan solat sebab terlupa. Apa hukumnya solat? Terlupa rakaat. Tak boleh dia batalkan solat. Tinggalkan tahiyat awal, sunat sujud sahwi. Baik. Itu sahaja untuk hari ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Saya harap apa yang kita sebutkan tadi, perkara-perkara yang membatalkan solat, saya nak tuan-tuan dan puan-puan kembali semula, ulang kaji dan fahamkan. Kerana apa yang kita sebutkan semuanya kaedah belaka. Fahamkan dan ingat baik-baik kaedah tersebut, maka apa sahaja yang berlaku dalam solat, kita kembali kepada kaedah tersebut. Okey? Baik. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan, dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan bagi kita jalan menuntut ilmu. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kesihatan, kekuatan tubuh badan untuk terus menghadiri majlis ilmu seperti ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.